Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yatim, ahli panel, Ustaz Minhad dan Ustaz Abdullah Yasin. Sebenarnya saya seperti Ustaz Muhammad Yatim juga bidang terjun. Ustaz Safwan Badri sedang bercuti di Yogyakarta, sedang bersukaria mungkin bersama dengan Ustaz Syafizan Johari dan juga Ustaz Anzaruddin. Manakala Ustaz Fadlan pula berada di Makkah ataupun Madinah membimbing jemaah haji An-Nida, maka tiada siapa lagi di An-Nida kecuali saya. Jadi saya dipaksa untuk menggantikan Ustaz Safwan Badri pada hari ini. Saya sebut awal-awal lastu ustaz dan saya bukan ustaz. Walaupun saya ada master dalam bidang hadis, tapi saya bukan seorang ustaz seperti Dr. Abdullah Yasin maupun Ustaz Minhad. Walau bagaimanapun, insya-Allah saya ambil peluang ini untuk bersama-sama berkongsi pandangan dan pengalaman saya. Sedikit latar belakang, kerana saya pernah berada di United Kingdom selama 3 tahun. Saya berada di London, dan di sana saya bertemu dan bergaul dengan mereka yang bermanhaj salaf, mereka yang berakidah seperti kita, seakidah seperti kita, dan terlibat dengan pergerakan-pergerakan di sana. Jadi bila kita menyebut tentang alaqah di antara kita, perkara yang mengikat kita sebagaimana yang ditegaskan oleh Dr. Abdullah Yasin tadi ialah ukhuwah imaniyah. Ukhuwah berdasarkan akidah yang sama. Mungkin ada sedikit perbezaan di dalam bidang akidah antara kita. Kita tidak boleh nafikan. Mungkin ada sedikit perbezaan di sana dan di situ yang perlu kita fine tune. Tetapi secara generalnya, secara umumnya, kita berpegang kepada akidah sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan seterusnya diikuti oleh para tabi'in dan para tabi'in yang dikenal golongan salaf. Dan kita beraspirasi ataupun cuba sedaya upaya untuk mengikut jejak langkah para salafus salih itu tadi. Sesungguhnya kalau kita perhatikan, ada kumpulan-kumpulan yang menisbahkan diri mereka dengan salafiyah dan sebagainya. Kadang-kadang ada pergeseran di antara mereka disebabkan perkara-perkara yang kecil. Kadang-kadang disebabkan janggutnya tidak cukup panjang, ataupun seluarnya tidak cukup pendek, ya? Ataupun pakaiannya tidak memakai jubah, tidak memakai kopiah dan sebagainya. Itu dijadikan satu isu, padahal sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Di dalam akidah ada konsep al-wala wal-bara. Kadang-kadang kita terlalu emphasis pada al-bara, menjauhkan diri pada mubtadi' dan sebagainya, tapi kita lupa pada satu konsep itu al-wala, di mana setiap Muslim berhak mendapat wala daripada kita, mendapat kasih sayang kita. Tetapi perkara ini sering kita lupakan, sering kita abaikan. Apatah lagi sesama kita yang berakidah yang sama. Mengapakah kita membiarkan perkara-perkara kecil yang mana kita berbeza padanya menjadi penghalang untuk kita berkasih sayang sesama kita? Kenapakah kita tidak boleh sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in? Mereka berbeza pendapat, mereka berbeza karakter. Ustaz Fathul Bari telah mengatakan Abu Bakar orangnya lemah lembut, Umar Al-Khattab orangnya garang, kalau boleh nak menampar sesiapa sahaja. Uthman orangnya slow dan steady. Tetapi mereka walaupun berbeza dari segi perwatakan mereka, mereka masih bersatu. Tetapi kita yang menggelarkan diri kita pengikut salaf, kita jarang boleh berlapang dada. Kita akan mula memperkatakan tentang orang lain, orang ini tidak cukup sunnah, ataupun orang ini terlebih sunnah. Sunnah pun ada lebih kurangnya sekarang ini. Ada pula barometer yang menentukan siapa lebih sunnah daripada siapa. Apa yang dijadikan kayu ukuran pun kita tidak tahu. Jadi fenomena ini harus kita hentikan. Sudah tiba masanya pergerakan salaf di Malaysia ini merentasi fitnah yang pernah melanda kumpulan-kumpulan di Timur Tengah dan juga di negara barat. Kita tidak mahu fitnah-fitnah yang berlaku di sana datang ke Malaysia. Oleh sebab itu kita ada ustaz-ustaz Dr. Abdullah Yasin, Ustaz Minhad yang boleh kita jadikan rujukan. Mereka sudah lama membina dakwah salafiyah di Malaysia ini. Jangan kita bertindak melulu sehingga usaha-usaha mereka itu terkubur begitu sahaja ataupun tercemar, disebabkan tindakan-tindakan kita yang terlalu rush ataupun seperti kata
Ustaz Fathul Bari, tidak ada ina'ah. Kita terburu-buru dalam melaksanakan sesuatu. Kadang-kadang di kalangan kita ada yang berasa ego. Aku ini sunnah, orang lain tidak sunnah, maka mereka harus datang kepada aku. Aku harus menjadi bahan rujukan. Mereka tidak turun ke bawah. Mereka tidak mengamalkan akhlak salafus salih. Ibnu Al-Mubarak ketika di suatu tempat, ada tempat minum air, ya, maka dia pergi ke tempat minum air itu untuk minum. Maka di sana orang menolaknya kerana mereka tidak kenal itu Abdullah ibn Mubarak. Maka Abdullah ibn Mubarak berkata, beginilah aku ingin hidup, tidak dikenali dan tidak dihormati. Kita lihat ini sikap salafus salih. Mereka tidak mahu disebabkan akidah mereka ataupun pegangan mereka, pendapat mereka, mereka itu dihormati. Mereka itu mempunyai sifat kibir di dalam diri mereka. Mereka tidak mahu perkara itu. Tetapi malangnya ada di kalangan kita yang berasa sedemikian. Aku lebih baik kerana aku menggerakkan jari semasa tasyahud, orang lain tak gerakkan jari. Aku lebih baik kerana aku sujud tangan dahulu bukan lutut. Padahal masalah-masalah itu hanya masalah furu yang tidak perlu kita perpanjangkan perbahasannya. Yang lebih penting, sebagaimana kata Ustaz Fathul Bari tadi, ialah akidah. Kita perlu membersihkan akidah umat Islam di Asia Tenggara ini daripada segala unsur khurafat, syirik, bid'ah dan sebagainya. Dan insyaAllah saya rasa selepas ini mungkin Ustaz Muhammad Yatim akan bertanyakan soalan tentang approach dan sebagainya. Mungkin kita boleh berbincang kemudian. Dan saya rasa lebih masa patut kepada Dr. Ustaz Midhat.